Wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar yang telah dikurniakan kepada kita, yang mana tidak mampu untuk kita membalasnya, iaitu nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kita dilahirkan di dalam keluarga yang telah pun Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada pagi ini saya akan kongsikan satu ilmu bersama tuan-tuan sekalian, iaitu bahayanya hadis palsu, hadis maudhu', hadis palsu, yang mana di zaman kita sekarang ni sedang menular hadis-hadis palsu. Banyak sangat hadis palsu yang kita dapat daripada laman sosial. Dan yang terbaru iaitu apabila kedatangannya bulan Rajab, apabila kedatangannya bulan Sya'ban, kita dapat mesej sabda Nabi, apabila datangnya bulan Rajab, diampunkan dosa-dosa kita. Dan di dalam hadis tersebut ada zikir. Dah lama sebenarnya, dah lama dah tak nampak hadis ni. Tahun ni baru nampak muncul balik. Dia muncul dalam gambaran yang baru. Dulu hadis ni ditulis saja, sekarang dibuat poster. Tuan-tuan puan-puan sekalian, itu hadis palsu. Jaga-jaga. Kita ni dah jadi satu trend copy paste. Apa yang orang hantar kita copy, lepas tu kita paste ke grup-grup tanpa kita selidik hadis ini palsu ke sahih ke. Ni masalah kita sekarang. Sebab kenapa hadis palsu ni senang menular di laman sosial? Kenapa tak guna ayat Quran? Kalau ayat Al-Quran, kita senang di rumah kita, paling tidak pun ada tafsir, ditulis itu surah berapa, ayat ke berapa, kita boleh rujuk. Kalau terdapat kesilapan pun mungkin sedikit dari segi tafsiran, dari segi terjemahan orang yang menterjemah tu. Ayat Al-Quran tidak salah, tapi berapa ramai di antara kita di rumahnya penuh dengan kitab-kitab hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Berapa banyak? Tak banyak. Sebab tu hadis palsu senang sangat menular. Baik. Dan di antara contoh-contoh hadis palsu, bukan nak sampaikan, cuma nak bagi tahu saja. Hadis palsu ni tak boleh sampaikan. Cuma ulama kata hadis palsu ni untuk memberitahu bahawa hadis itu palsu boleh. Untuk sengaja sampai tak boleh. Baik. Satu contoh hadis palsu yang berkenaan dengan belajar. Contohnya
utlulubul ilma walau bisin. Pernah dengar hadis ni? Bahasa Arab tak ada dengar. Okey, bahasa Melayunya. Tuntutlah ilmu walaupun kamu terpaksa mencari ilmu itu di negeri China. Bila dengar tafsir baru tahu. Pernah dengar? Pernah kan? Zaman muda-muda dulu, zaman kecil-kecil sekolah dulu, ni hadis ni ada. Masa zaman saya belajar di madrasah, bila kami duduk di depan ni, guru ni dah bagi tahu dah hadis ni. Sebab hadis ni pada ketika itu sangat popular. Ulama menafsirkan hadis ni sebagai hadis masyhur, hadis maudhu' yang masyhur di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin menuntut ilmu. Baik. Kenapa? Cuba kita selidik balik. Kenapa dalam hadis ni disebutkan negeri China? Kenapa tak negeri Mekah ke, Madinah ke, Mesir ke, Yaman ke? Kenapa di China? Di situ saja dah terdapat keraguan. Sebab itu guru saya bagi tahu depan anak murid semua, termasuk saya, hadis ini hadis palsu. Siapa yang hantar, siapa yang menyebarkan hadis palsu, neraka itu Allah ciptakan berbagai-bagai tingkat, berbagai-bagai namanya, dan yang paling teruk, yang paling dahsyat adalah neraka Jahannam. Kalau sekiranya ada lagi neraka yang lebih dahsyat daripada neraka Jahannam, maka orang yang menyampaikan hadis palsu itulah yang akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Ni Tok Guru dia beritahu. Sebab dah tahu dah ianya palsu. Dan pernah dengar lagi satu hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sehinggalah ke liang lahat. Sama. Ini juga hadis palsu. Hadis palsu ni tuan-tuan, kadang-kadang kita susah nak membezakan. Yang mana yang datang ni hadis palsu ke, hadis sahih ke, memang cukup susah. Paling senang, paling selamat bagi kita ialah kita rujuk kepada orang-orang yang arif tentang hadis. Jangan terus kita dengar, oh hadis ni bagus lah, oh dia punya matan dia bagus, kita lihat dia bagus, kita tu hantar, sebarkan. Ni bahaya. Dan ada lagi satu hadis. Kalau hadis ni tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar, kalau siapa yang baca hadis ni boleh menyentuh. Pernah dengar hadis Akasyah? Akasyah yang nak membalas, nak kisah balik dengan Nabi. Pernah dengar? Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. Baik, saya bacakan sikit hadis ni. Hadis ini datang daripada Ibnu Abbas. Dia bercerita, menjelang kewafatan Nabi SAW, diperintahkannya Bilal untuk mengumandangkan azan. Para sahabat datang berduyun-duyun ke Masjid Nabawi bagi memenuhi seruan azan meskipun belum masuk waktu solat. Nabi SAW masuk ke dalam masjid dan melakukan solat sunat 2 rakaat. Kemudian baginda naik ke atas mimbar dan memulakan khutbahnya yang panjang. Baginda ucapkan puji-pujian kepada Allah
yang maha agung sehingga menitis air mata orang yang mengikutinya, yakni mendengar khutbah Nabi. Hadis ni panjang tuan. Kemudian baginda bersabda lagi, ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, aku adalah Nabi utusan Allah, pemberi nasihat dan pembawa kebenaran kepada kalian. Kedudukan aku di antara kalian bagaikan seorang saudara atau seorang ayah yang sangat kasih kepada anak-anaknya. Apabila antara kalian yang merasakan pernah aku zalimi, Kuharap dia mahu menuntutnya dariku di dunia ini sebelum datangnya tuntutan yang amat dahsyat di akhirat kelak. Berulang kali Nabi mengulangi kata-katanya itu, tetapi tiada suara yang menyahutnya. Siapakah gerangan pengikut Nabi Muhammad yang merasa rela untuk menuntut ke atas Nabi SAW? Semua para sahabat diam membisu. Ada yang teresak-esak menangis menyaksikan ketulusan dan keadilan seorang pemimpin agung ini. Mereka tidak membayangkan betapa seorang pemimpin yang agung dan sudah berkorban segala-galanya demi umatnya, tiba-tiba pada akhir hayatnya dan dalam keadaan badan yang lemah masih menegakkan keadilan seadil-adilnya, meskipun terdapat pada dirinya sendiri. Maka dalam suasana yang hening dan mencengkam itu, tiba-tiba Akashah bin Muhsin berdiri dan memecah kesunyian lalu berkata, aku ya Rasulullah yang akan menuntut qisas itu. Mendengar kata-kata Akashah itu, para sahabat radhiyallahu anhum yang duduk di sekitar Nabi merasakan seakan-akan disambar petir yang amat dahsyat. Mereka hairan. Kerongkong mereka tersumbat tidak dapat berbicara. Jantung mereka berdebar keras seperti ingin pecah. Suara tangis mereka saling bersahut-sahutan dengan suara tangisan dinding-dinding Masjid Nabawi yang ikut menyaksikan peristiwa yang amat mendebarkan itu. Lalu Nabi SAW berkata, biarkan Aisyah mengajukan tuntutan itu padaku. Aku lebih bahagia apabila aku menunaikannya di dunia ini sebelum tibanya hari kiamat kelak. Wahai Aisyah, katakanlah apa yang pernah aku lakukan terhadap dirimu sehingga engkau berhak membalas terhadapku. Ya Rasulullah, peristiwa ini ketika berlaku pada Ghazwah Badar, kata Akashah, waktu itu untaku berada di samping untamu. Aku turun dari untaku kerana ingin menghampirimu. Tiba-tiba engkau mengangkat kayu penyebat, lalu engkau menyebat untamu dan kayu itu mengenai belakangku. Aku tidak tahu apakah engkau sengaja atau kerana ingin menyebat unta itu. Pernah dengar hadis ni? Panjang. Wahai Akashah, Rasul Allah tidak mungkin akan melakukannya dengan sengaja, tetapi bagaimanapun engkau berhak untuk membalasnya. Wahai Bilal, Nabi perintahkan Bilal ni, wahai Bilal, kamu pergi ke rumah putriku Fatimah dan ambil kayu penyebat. Lalu Bilal ni pun pergi. Bilal ni pergi rumah Fatimah. Dah diketuknya pintu, diberi salam. Lalu diminta pada Fatimah, wahai Fatimah, putri kesayangan Rasul, tolong ambilkan kayu penyebat unta Nabi nak. Fatimah pun hairan, kenapa tiba-tiba Nabi nak pula kayu ni? Lalu Fatimah tanya pada Bilal, untuk apa kayu ini Nabi minta? Lalu Bilal jawab, kerana ada seseorang sahabat Nabi yang akan menuntut qisas terhadap Nabi SAW.
Lalu Fatimah ni bertanya lagi, siapakah yang berani, yang sanggup lakukan begitu terhadap Nabi? Bilal tanpa menjawab, dia terus pergi, bawa kayu tu terus pergi jumpa Nabi. Lalu sampai pada Nabi, Bilal bagi kayu ni dan Nabi serahkan kepada Akashah. Dan Nabi cakap, biarkanlah Akashah, wahai Abu Bakar. Baik. Apabila Nabi dah serahkan kayu ni kepada Akashah, bangunlah Akashah ni nak pergi ke Nabi. Dan ketika itu bangun jugalah Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar untuk menahan Akashah ni. Nabi jawab, biarkan wahai Abu Bakar dan Umar, sesungguhnya Allah Maha tahu akan kedudukan kalian. Dan Nabi cakap, wahai Akashah, jiwa ini tebusan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bangun Saidina Ali. Saidina Ali berkata kepada Akashah, wahai Akashah, jiwa ini tebusan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatiku tidak dapat menerima apa yang engkau akan lakukan kepada baginda. Ini belakangku dan tubuhku. Pukullah aku dengan tanganmu, sebatlah aku dengan segala kekuatanmu. Lalu Nabi berkata, tidak Ali, duduk. Biarkan Akashah, biar Akashah yang menuntut terhadapku, kerana Allah Ta'ala Maha tahu akan niat dan kedudukanmu. Dan bangun pula cucu-cucu kesayangan Nabi, Hasan dan Husain, dan berkata yang sedemikian juga kepada Akashah, wahai Akashah, bukankah engkau tahu kami ini cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Darah dagingnya dan cahaya matanya, ambillah qisas dari kami adalah sama dengan mengambil qisas daripada Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, duduk. Biarkan Akashah yang menuntut terhadapku. Lalu Nabi membuka baju dan menelungkup bersiap sedia untuk dikisas oleh Akashah. Para sahabat menangis dengan penuh kesyahduan menyaksikan peristiwa itu. Tiba-tiba Akashah membuang kayu yang digenggamnya, lalu memeluk dan meletakkan badannya ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, wahai junjunganku Rasulullah, jiwa ini adalah tebusanmu. Hati siapa yang tergamak mengambil qisas daripadamu. Aku lakukan ini kerana mengharapkan badan ini akan terpelihara daripada sentuhan api neraka, kerana bersentuhnya badanku dengan badanmu ya Rasulullah. Nampak? Ni hadis dia. Tak tahu, saya tak tahu tuan-tuan puan-puan pernah dengar ataupun tidak hadis ni. Saya mula dapat hadis ni pada tahun 2015 kalau tak silap. Tahun 2015 pertama kali saya baca hadis ni, menitis air mata baca hadis ni. Masa tu tak tahu lagi hadis ni hadis palsu. Inilah sikap kita
copy paste kita pun baca. Dan akhirnya rasa macam tak sedap hati. I pun hantar hadis ni pada dua orang guru minta guru ni perjelaskan apa martabat hadis ni sebenarnya. Lalu tak lama pun, tak sampai 5 minit, guru dia pun balas balik, cakap hadis ni hadis palsu. Hadis palsu yang masyhur di kalangan masyarakat. Nampak? Sama macam hadis tadi tentang belajar. Kita nak menarik minat orang belajar, gunakan hadis-hadis untuk menarik minat. Belajarlah, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu sejak dari Buayan sehingga ke Liang Lahat. Maksud daripada hadis itu, jangan putus daripada mencari ilmu. Kalau kita tengok matan dia tu bagus, penyampaiannya bagus, tetapi hadis palsu tidak boleh dibawa hujah, tidak boleh disampaikan. Kerana Nabi SAW telah memberi satu ancaman kepada umatnya. Nabi SAW bersabda, "La takzibu alayya, fa innahu yakzibu alayya yalijin nar." Jangan berdusta, janganlah kalian berdusta atas namaku. Sesungguhnya barang siapa yang berdusta atas namaku, masuklah dia ke dalam neraka. Sebab itu, ni hadis sahih. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu guru saya kata, setelah kamu belajar ilmu hadis, beberapa hadis palsu, dan kamu menggunakan hadis palsu ini untuk menarik orang, untuk menarik minat orang untuk belajar, menggunakan hadis palsu, kalaulah neraka Jahannam, kalau Allah Ta'ala ada cipta lagi neraka yang paling dahsyat daripada neraka Jahannam, maka kalian, siapa yang menyampaikan hadis palsu inilah, yang membuat hadis palsu, yang menyampaikan hadis palsu, akan masuk neraka tu. Kerana kamu dah tahu. Ni berat hadis palsu ni. Banyak. Ni bulan Rajab, tunggu bulan Syakban. Nanti sampai bulan Syakban akan ada lagi satu hadis. Sama juga. Apabila sampai apabila ba'dal maghrib, selepas maghrib ini akan masuk satu Rajab, satu Syakban, maka siapa yang membaca zikir ini akan diampunkan Allah, akan dijauhkan daripada azab api neraka. Ini semua hadis palsu. Jaga-jaga tuan-tuan dan puan-puan. Sebab hadis palsu sekarang ni dia dah bertukar wajah. Dia dah dibuat poster cantik-cantik, dimasukkan situ. Baik tuan-tuan, dalam hadis palsu, kalau ada zikir, tasbih ke apa saja yang ada di dalam hadis tersebut, zikir itu boleh diamalkan. Zikir boleh, tetapi jangan niat, jangan beriktikad bahawa bila kita amalkan zikir itu kita akan dapat fadilat itu. Itu tak boleh. Tak boleh. Kalau kita melihat pada zikir itu baik, kita amalkan zikir itu tanpa kita iktikad untuk mendapat ganjaran seperti mana yang ditulis dalam hadis tu, boleh. Zikir tak salah, tetapi hadis itu yang salah.
Manfaat hadis itu yang salah. Zikir tak salah, boleh. Sebab ada yang bertanya, pun dah rujuk dah. Ramai guru yang kata boleh, zikir tak ada masalah. Yang tak boleh, bila kita berzikir, kita berharap yang mana kita akan dapat fadilat zikir itu. Tu tak boleh. Kan zikir banyak Nabi ajar zikir. Salah satunya Nabi sebut satu kalimah yang ringan di lidah tetapi berat di neraca Allah, di timbangan Allah. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Hadis ni sahih. Buka dalam kitab himpunan 300 hadis Ustaz Zahazan, ada riwayat Imam Abu Daud. Banyak zikir-zikir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sesungguhnya yang ni saya nak bacakan hadis sahih. Sebelum nak berakhirnya kuliah subuh ni, saya nak bacakan satu hadis sahih tentang kita belajar mencari ilmu. Tidak kira kita bersekolah ke, kita cari ilmu pergi ke masjid, madrasah ke. Ni hadisnya. Hadis yang datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah, yakni masjid, membaca kitab yakni Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yakni ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut mereka kepada malaikat yang berada di sisinya. Ni fadilat. Salah satu fadilat kita datang mencari ilmu, belajar ilmu, cari ilmu agama ni. Banyak manfaat. Kita datang belajar niat untuk mencari ilmu kerana Allah. Allah Ta'ala permudahkan. Bukan sahaja Allah Ta'ala permudahkan jalan kita nak pergi cari ilmu. Apa saja kita dah cari ilmu dan kita amalkan ilmu tersebut, apa saja pekerjaan yang Allah Ta'ala, apa saja pekerjaan yang kita nak buat, Allah Ta'ala akan permudahkan. Bukan sahaja itu, Allah Ta'ala dorongkan lagi jalan untuk ke syurga. Mudah untuk kita pergi ke syurga. Kerana apa? Orang yang berilmu ini orang yang boleh beramal. Macam mana orang nak beramal kalau tanpa ilmu? Tidak mungkin. Sudah pasti dia nak perkemaskan, nak mendapat kemanisan beramal itu mesti kena ada ilmu. Baru dia tahu nak beramal ni ketika mana, nak beramal ni macam mana.
Nak beramal ni bila? Dengan siapa? Bila ada ilmu, baru mudah untuk kita beramal. Ni Allah Ta'ala buka jalan kemudahan untuk kita mencari ilmu, untuk kita beramal. Dan kita duduk dalam masjid, kata 3-4 orang ambil Quran, sama-sama kita baca, panggil tadarus Al-Quran, sama-sama baca 3-4 orang. Sebab yang kita nampak ni, seorang baca sana, seorang baca sini, seorang baca belakang, seorang baca depan. Ni kumpul, duduk dalam masjid, kumpul tadarus, baca seorang-seorang. Siapa salah, kita betul. Kita salah, ada orang yang betul. Kalau kita baca seorang-seorang, kita tak perasan kesalahan yang kita buat. Apa Nabi kata? Allah Ta'ala bagi kepada mereka ni sakinah, ketenangan. Ketenangan ni macam-macam, tuan-tuan. Bila baca ayat Quran ni, kalau siapa baca ayat Quran tidak mendapat ketenangan, siapa baca Al-Quran masih makin gelisah hati dia, maka orang ni kena cek balik apa yang dosa-dosa yang dia lakukan. Minta ampun, istighfar pada Allah. Kerana mesti ada something wrong. Kebiasaannya, secara lazimnya, siapa yang baca Al-Quran akan lahir rasa tenang saja, InsyaAllah. Tak dapat banyak, sedikit kita rasa. Sebab ini Allah Ta'ala janji. Allah Ta'ala janji dah atas lisan Nabi SAW. Banyak fadilat Quran ni, banyak lah nak cerita. Dah lagi sampai waktu duha je. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, moga-moga saya nak bagi satu nasihat pada diri saya dan tuan-tuan sekalian. Sekarang zaman kita zaman canggih. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada Twitter, ada Instagram dan berbagai-bagai. Dan sekiranya datang hadis-hadis yang kita tak pernah dengar ataupun kita rasa ragu, minta rujuk dulu kepada ustaz-ustaz yang arif tentang hadis. Kerana khuatir, walaupun Nabi sebut orang yang berdusta, takut kita yang menyebarkan juga akan termasuk di dalam kalangan mendustakan Nabi. Ni takut. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga sedikit ilmu yang dikongsikan pada pagi ini, subuh ini, memberikan satu manfaat yang besar buat diri kita. Moga-moga dengan kehadiran kita solat subuh secara berjemaah dan seterusnya mendengar sedikit kuliah tazkirah ilmu, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, ampunkan segala dosa kedua ibu bapa kita, ampunkan dosa seluruh ahli keluarga kita, ampunkan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita di atas dunia ini dan di akhirat kelak. Dan moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita untuk menerima syafaat Nabi Muhammad SAW dan memasuki syurganya bersama baginda, lalu kekal di dalamnya selama-lamanya, insya-Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا مطرودا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته